Hai, selamat sejahtera. Hari ini grup kami akan membincangkan mengenai adat istiadat kaum Cina, seperti adat kelahiran, kematian dan perkahwinan. Nama saya Sabrina Tan Siting, nombor matrik saya adalah 30DLS23F1041. Hai, nama saya Umayani, anak perempuan lebih kanan. Nombor matrik saya 30DLS23F1005. Selamat sejahtera, nama saya Vaishnavi, anak perempuan muda. Saya punya matrik nombor 30DLS23F1004. Hai, nama saya Tanusri Ulikumar. Nama matrik saya 30DLS23F1045. Salam sejahtera, nama saya Tarun, nombor matrik saya 30DLS23F1020. So, kita akan start awal perbincangan. Umaya, kamu tahu tak tentang adat perkahwinan kaum Cina? Ya, saya tahu. Tapi saya tahu tentang tarian singa je. Tarian singa ni adalah salah satu aspek yang paling menarik dan bermakna dalam perkahwinan Cina. Tarian ni bukan hanya merupakan hiburan semata-mata, tetapi juga mempunyai makna simbolik yang dalam, iaitu tarian singa dianggap membawa keberuntungan, kebahagiaan dan kesuksesan kepada pasangan pengantin. Dalam tarian ini, singa dipentaskan oleh 2 atau lebih penari yang memainkan peranan kepala dan ekor singa, sementara penari yang lain berada di dalam kostum. Gerakan-gerakan yang dinama dan dramatik menggambarkan singa yang hidup dan penuh semangat. Selain sebagai hiburan untuk tetamu, tarian singa juga diyakini dapat mengusir roh jahat dan membawa keberkatan kepada rumah baru pasangan pengantin. Tarian ini seringkali dilakukan di pintu masuk rumah pengantin atau di sekitar tempat perkahwinan sebagai bahagian dari upacara pembukaan. Saya pun tahu selain daripada tarian singa, iaitu simbol kebahagiaan ganda. Simbol yang sangat penting dalam budaya perkahwinan Cina. Ia biasanya digunakan sebagai motif dan hiasan pakaian pengantin, undangan, hantaran dan barang-barang lain yang berkaitan dengan perkahwinan. Simbol ini terdiri daripada 2 karakter Cina yang bermaksud kebahagiaan dan biasanya ditulis dalam aksara Cina yang elegan. Sabrina, apakah maksud simbol kebahagiaan ganda? Simbol kebahagiaan ganda melambangkan harapan untuk kebahagiaan berlimpah ganda, perserasian yang baik dan kehidupan perkahwinan yang panjang dan sejahtera bagi pasangan pengantin. Ia juga dianggap sebagai tanda keberuntungan dan kemakmuran dalam perkahwinan. Sekejap, saya tunjuk gambar dia. Macam ni. Siapa tahu tak adat kelahiran kaum Cina? Ya, saya tahu. Adat kelahiran pada agama Cina iaitu full moon celebration atau dikenali sebagai Maimuna. Ini adalah salah satu tradisi yang penting dalam budaya Cina yang dilakukan sekitar sebulan setelah kelahiran bayi. Pada perayaan ini, keluarga dan teman-teman biasanya berkumpul untuk merayakan kelahiran bayi dan memberikan hadiah kepada orang tua dan bayi. Tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam kepercayaan Cina kuno tentang pentingnya memperingati pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, perayaan ini juga dianggap sebagai waktu untuk memberkati bayi dengan harapan keselamatan, kesihatan dan kebahagiaan pada masa depan. Tanusri, saya ada satu persoalan, iaitu apakah persiapan bagi full moon celebration? Persiapan akan berlaku dengan penjadualan acara. Keluarga biasanya akan memilih tanggal yang sesuai untuk merayakan full moon celebration. Biasanya sekitar sebulan setelah kelahiran bayi. Seterusnya, decoration. Ruangan tempat acara diadakan dengan hiasan decoration yang berbunga atau hiasan-hiasan tradisional Cina. Dan persiapan hadiah. Tamu yang menghadiri acara biasanya membawa hadiah untuk bayi. Tanya, selain daripada adat ini, kamu tahu adat lain bagi kelahiran? Selain
rambut. Dalam tradisi kelahiran bayi di masyarakat Cina Malaysia, ini adalah satu lagi upacara yang syarat dengan makna dan simbolisme. Tujuan ritual mencukur rambut ini dilakukan untuk menghormati tradisi dan peringatan peristiwa penting dalam perkembangan bayi. Ini juga dipercayai sebagai cara untuk merangsang pertumbuhan rambut yang lebih tebal dan sehat bagi bayi. Selain daripada adat kelahiran, saya pun tahu tentang adat kematian, yaitu dalam adat kematian dalam masyarakat orang Cina akan membuat satu upacara tentang namanya upacara penyembahan awal. Upacara penyembahan awal ni ialah setelah seseorang meninggal dunia, keluarga dia orang akan mengadakan upacara penyembahan awal di rumah atau di keluarga. Dalam upacara awal tu buat apa je Royan? Dalam upacara ni dia akan melibatkan pembakaran kertas jos, mempersembahkan makanan dan minum kepada arwah serta berdoa untuk kesejahteraan roh dan yang meninggal. Saya pun tahu adat kematian. Boleh saya sambung? Boleh. Apabila berlaku kematian, mayat akan dibersihkan dan dimandikan sebagai tanda memberi penghormatan terakhir kepada orang yang telah mati. Orang yang meninggal akan dipakaikan pakaian yang kemas dan cantik dengan tujuan untuk mengharumkan orang yang mati, terutama apabila berada di alam akhirat. Lazimnya, pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai ketika perkahwinan. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan masyarakat Cina menyimpan pakaian perkahwinan untuk dipakai sewaktu meninggal dunia. Orang mati juga turut dipakaikan dengan aksesori yang lain, terutamanya wanita. Kemudian, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda yang diperbuat daripada kayu yang diukir menarik. Bagi yang kaya, diorang akan letak dalam keranda yang bersalur dengan logam. Ini adalah untuk menunjukkan kedudukan seseorang semasa hidupannya. Syuk, apakah etika pemakaian semasa hari ke rumah kematian? Orang yang datang untuk rumah kematian perlu pakai pakaian berwarna hitam, dipakai bagi melahirkan rasa sedih mereka yang telah mati. Selain itu, suami atau isteri yang kematian pasangannya akan memakai baju hitam lebih lama. Baju berwarna merah dan berbunga-bunga adalah dilarang sama sekali kerana ia dianggap mempersandarkan orang mati dan keluarganya. Tanah perkuburan juga akan dihias dengan menarik. Hiasan yang cantik sama ada daripada ukiran, warna ataupun bentuk yang melambangkan kekayaan si mati ketika hidup. Selain itu, pelbagai jenis lagu yang dimainkan semasa mengiringi mayat ke tempat penguburan. Ini diamalkan sebab percaya dapat membantu meringankan penderitaan kematian tersebut. Sebagai kesimpulan, adat kelahiran, kematian dan perkahwinan ini memegang peranan yang sangat penting dalam budaya masyarakat Cina. Adat-adat ini tidak hanya menjadi acara-acara penting dalam kehidupan individu, tetapi juga merupakan cara untuk menyatukan keluarga, menghormati leluhur dan merayakan hubungan yang mendalam antara individu dan masyarakat. Dari upacara minum teh yang penuh penghormatan dalam perkahwinan hingga tarian singa yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan, hingga upacara pemakaman yang menghormati leluhur dan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Setiap aspek adat ini menggambarkan kekayaan warisan budaya Cina yang telah diwarisi dari generasi ke generasi. Dengan memelihara dan meneruskan tradisi ini, masyarakat Cina memperkukuhkan ikatan keluarga, menghormati leluhur mereka dan merayakan kehidupan dalam semua peristiwa penting dengan keharmonian, keberkatan dan kegembiraan. Itu sahaja daripada kami.
Terima kasih.